Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nusalli wa nusallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah. La yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa minallahi ma syaa Allah. Wala haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia inayah taufik di sisi Allah. Kita dapat bertemu lagi pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan sebelum kita nak mula majlis, saya nak ajak tuan-tuan kita sama-sama baca beberapa doa yang kita dianjurkan oleh Nabi SAW untuk kita baca, terutama pada waktu-waktu wabak ni. Waktu-waktu wabak ni penting ya. Selain daripada kita nak kena jaga kebersihan, kita nak kena jangan duduk pergi tempat-tempat orang yang ramai-ramai sangat kalau tak ada keperluan. Suruh pakai mask, suruh cuci tangan. Salli alaihi Muhammad dan sebagainya yang kita rasa macam kena buat. Nabi SAW ajak juga kita beberapa doa yang saya nak pimpin tuan-tuan untuk baca. Cuma saya nak minta tuan-tuan tolong baca pagi 3 kali, petang 3 kali setiap hari. Pagi 3 kali, petang 3 kali. Salli alaihi Muhammad. Yang pertama, ikut saya Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Ini 1, 2, 3 kali pagi, 3 kali petang. Yang kedua, a'udzu bikalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. 2. Yang kedua ni, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq ni, tuan-tuan pi mana-mana tempat yang tuan-tuan rasa macam risau. Tengok ada crowd banyak, rasa macam kita tak tahu apa musibah yang boleh mai dekat kita waktu tu, tuan-tuan baca doa ni 3 kali. Masuk sebagai contoh, nak masuk shopping complex, nak masuk ke tempat orang ramai, airport dan sebagainya. Masuk tempat tu, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tawakal pada Allah, mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada musibah di tempat tu. Doa ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika minal barasi barasi wal jununi wal
salli ala Muhammad. Wal juzami wa min syai'in asqami. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min syai'il asqami. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min syai'il asqami. Amin ya rabbal alamin. Ingat 3 doa ni, apa elok-elok, nah, salli ala sayyidina Muhammad, amalkan 3 kali pagi, 3 kali petang. Biiznillah, dengan izin pada Allah, seling pada kita berusaha, kita juga menyerah diri, bertawakal kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada wabak-wabak yang sedang berlaku pada ketika ini, insya-Allah. Baik. Hari ini kita nak masuk hadis ke-29. Hadis ke-29, hadis pintu-pintu kebajikan dan jalan hidayah di sisi Allah. Oh, terlupa, kita tak baca lagi Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ikut saya satu lagi. Oh, bagi banyak kan ni? Oh, ni zaman-zaman fitnah ni tuan-tuan, kena banyak buat zikir, kena banyak beramal. Nah, yang ni saya nak ijazahkan kepada tuan-tuan. Tuan-tuan buat lepas sembahyang subuh 7 kali, lepas sembahyang asar 7 kali. Lepas sembahyang subuh 7 kali, lepas sembahyang asar 7 kali. Banyak fadilat dia. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hasbunallah. Hasbiyallah. La ilaha illahu. Alaihi tawakkaltu. Wa huwa rabbul arshil azim. Hasbiyallah. La ilaha illahu. Alaihi tawakkaltu. Wa huwa rabbul arshil azim. Hasbiyallah. La ilaha illahu. Alaihi tawakkaltu. Wa huwa rabbul arshil azim. Hasbiyallah. La ilaha illahu. Alaihi tawakkaltu. Wa huwa rabbul arshil azim. Hasbiyallah. La ilaha illahu. Alaihi tawakkaltu. Wa huwa rabbul arshil azim. Hasbiyallah. La ilaha illahu. Alaihi tawakkaltu. Wa huwa rabbul arshil azim. Hasbiyallah. La ilaha illahu. Alaihi tawakkaltu. Wa huwa rabbul arshil azim. Alhamdulillah. Baik. Hari ini kita masuk hadis ke-29. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. An Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yadkhulul jannah wa yuba'iduni 'anil nar. Qala laqad sa'alta an 'azim
wa innahu la yasirun ala man yassarallahu ta'ala alaihi ta'budallaha la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus salah wa tu'tiyaz zakah wa tasumu ramadan wa tahujjal bait. Thumma qala ala adulluka ala abwabil khair as-sawmu junnah wa sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar wa salatul rajul fi jawfil lail. Thumma tala tatajafa junubuhum 'anil madha ila balagha ya'malun. Thumma qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa dhirwati sanamihi. Qultu bala ya Rasulullah. Qala ra'sul amri al-islam wa amuduhu as-salah wa dhirwatu sanamihi al-jihad. Thumma qala ala ukhbiruka bimilaki dhalika kullihi. Faqultu bala ya Rasulullah. فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا hasaidu al-sinatihim. Rawahu Tirmizi atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sangat menarik tuan-tuan. Mudah-mudahan kita dapat habiskan perbincangan kita tentang hadis ni pada malam ni insya-Allah. Daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi SAW yang sangat mengasihi Nabi SAW, dan Nabi SAW utuskan Muaz bin Jabal ni untuk berdakwah ke kota Yaman, ke Hijaz. Salli ala Sayyidina Muhammad. An Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, qultu, dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni bi'amalin yadkhul jannah wa yuba'iduni 'anil nar. Beritakan kepada aku, ceritakan kepada aku amalan yang akan mendekatkan aku kepada syurga dan menjauhkan aku daripada neraka. Qala laqad sa'alta 'an 'azim. Lalu Nabi SAW berkata, sungguh yang kamu tanya ini sangatlah besar. Sungguh-sungguh yang kamu tanya ini sangatlah besar. Dan wa innahu la yasirun ala man yarsullahu ta'ala alaih. Akan tetapi, salli ala Sayyidina Muhammad, Allah akan mempermudahkan, dan sesungguhnya Allah akan mempermudahkan kepada siapa yang Allah nak permudahkan untuk dia. Lalu sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Nabi menjawab, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Kamu beribadat kepada Allah, sallallahu alaihi wasallam, menyembah Allah dalam keadaan kamu tidak menyekutukan Allah dengan segala sesuatu. Wa tuqimus salah, kamu mendirikan sembahyang. Wa tu'tiyaz zakah, kamu mengeluarkan zakat. Wa tasuma Ramadan, kamu berpuasa pada bulan Ramadan. Wa tahujjul bait, dan kamu pergi mengerjakan haji. Thumma qala, kemudian Nabi SAW berkata lagi, ala adulluka ala abwabil khair. Mau tak aku tunjukkan kepada kamu pintu segala kebaikan? As-sawmu junnah, puasa itu perisai. Wa sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu akan memadamkan dosa sebagaimana air memadam api. Wa salatul rajul fi jawfil lail, dan sembahyangnya seorang lelaki pada sebahagian daripada malam-malamnya. Thumma tala, kemudian Nabi SAW pun membaca, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i hatta balagha ya'malun, dan Nabi SAW pun membaca tatajafa junubuhum 'anil madaji'i sehinggalah sampai kepada ya'malun. Thumma qala, lalu Nabi SAW pun bertanya, ala akhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa dhirwati sanamihi. Lalu Nabi SAW pun bertanya, mau tak aku ceritakan kepada kamu, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kepala bagi segala urusan, tiang-tiangnya dan puncaknya. Qultu bala ya Rasulullah. Lalu saya pun berkata, bahkan ya Rasulullah, ra'sul amri al-Islam.
kepala bagi segala urusan ialah Islam. Wa amuduhu as-salah, dan tiangnya adalah sembahyang. Wa dhirwatu sanamihi al-jihad, dan puncaknya adalah jihad. Thumma qala, lalu Nabi SAW pun berkata, ala ukhbiruka bimilaki dzalika kullihi, mau tak aku khabarkan kepada kamu raja bagi sekalian daripada itu, kunci bagi sekalian daripada itu. Salli ala Sayyidina Muhammad, salli ala Sayyidina Muhammad, tiang sendi bagi sekalian segala itu. Lalu kata Nabi lalu dia pun berkata, bala ya Rasulullah, bahkan ya Rasulullah. Fa akhadha bilisanihi, lalu Nabi SAW pun memegang lidah dia. Salli ala Sayyidina Muhammad, jagalah ini, tahanlah ini. Salli ala Sayyidina Muhammad. Wa qala kufa alaika hadha, dan berkata, salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apakah lalu Nabi SAW kata, jaga ni, kamu jaga yang ini, jaga lidah. Qultu salli ala Sayyidina ya Nabi Allah. Lalu saya pun berkata, salli ala Sayyidina Muhammad, wahai Nabi Allah, salli ala Sayyidina Muhammad, adakah kami akan dihukum, salli ala Sayyidina Muhammad, atas apa yang kami bicarakan? Lalu jawab baginda Nabi SAW, salli ala Sayyidina Muhammad, telah kehilangan ibumu akan dikau. Adakah tidak manusia itu diseret daripada api neraka, diseret ke dalam api neraka dengan muka mereka, salli ala Sayyidina Muhammad, ataupun atas hidung-hidung mereka, kecuali hasil daripada amalan-amalan lidah mereka. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi, dan katanya ianya hadis hasan sahih. Baik, panjang hadis dia tuan-tuan, sebut tadi ni, harap-harap kita boleh selesaikan dalam slot kita salli ala Sayyidina Muhammad pada malam ni. Yang pertamanya tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tuan-tuan tengok bagaimana kesungguhan Muaz bin Jabal radhiyallahu an mengambil berat tentang amalan-amalan soleh. Ini kesungguhan para sahabat. Dia nak tahu, salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ceritakan kepada aku Rasulullah amalan yang boleh dekatkan aku pada syurga dan jauhkan aku pada neraka. Apa Nabi SAW jawab? Soalan tu nampak macam simple saja tuan. Nampak, tanya Rasulullah, apa amalan yang saya boleh mudah masuk syurga, jauh pada neraka? Saya rasa semua kita nak tahu jawapan daripada Nabi SAW. Tapi apa Nabi SAW jawab? Nabi kata, salli ala Sayyidina Muhammad, laqad sa'alta an azim. Maksud dia apa ni? Sungguh benda yang kamu tanya ni sangat besar. Nampak soalan simple je, tapi yang bestnya Nabi SAW kata apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang menakutkan kita tu, Nabi kata apa? Wa innahu la yasirun ala man yassarallahu ala ta'ala, ya salli ala man yassarallahu ta'ala alaih. Sungguhnya Allah akan mempermudahkan kepada siapa yang Allah nak permudahkan kepadanya. Perkataan ini nampak simple saja, tapi sangat merisaukan kita. Tahu pasal apa? Seolah-olah Nabi nak beritahu dekat kita. Malam ni mikrofon ni lain macam sikit. Dia tarik suara saya pasal apa tak? Tuan-tuan ada ejah-ejah. Selalu sedap ni mikrofon dia. Hari ni dia tak apa nak syok sikit. Kita berhenti awal sikit hari ni. Selalu duk terlajak pasal mikrofon sedap. Hari ni macam ni. Tuan-tuan salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi SAW sebut apa? Nabi kata, benda yang kamu tanya tu sangat besar, tapi Allah akan permudahkan kepada siapa yang Allah nak permudahkan kepada dia. Dengan maksud, besar macam mana pun, berat lagu mana pun amalan satu-satu tu, kalau Allah nak permudah kat orang tu, mudah ya untuk dia. Sebaliknya, kalau ringan lagu mana pun, senang lagu mana pun amalan tu, kalau Allah nak bagi payah kat seorang tu, payah kat dia. Tuan-tuan faham tak? Untuk tu kita tengok kawan-kawan kita tanya dah, baca Quran ni, baca berapa banyak baca Quran? Dapat sejuzuk ni. Sejuzuk? Kita sepatah Quran tak boleh baca. Pasal apa? Nampak berat, tapi Allah mudah kat dia. Walhal tengok dia sibuk lebih daripada kita. Tanya bangkit tahajud lah ni. Bangkit? Loh, aku tak boleh nak bangkit tahajud. Tuan-tuan boleh fikir tak? Kadang-kadang saya fikir pelik kita ni. Subuh lah ni masuk lambat tuan-tuan. 6 suku, 6 lebih. Nah, kami lagi best tuan-tuan, duduk Perak. Duduk, saya tempat saya ni sepadan Perak, Pulau Pinang, Kedah. Nah, tempat saya ni Perak, Pulau Pinang, saya duduk Kedah. Lajak sikit masuk Perak. Mai sini sikit masuk Penang.
Kalau saya nak mayang subuh lambat sikit tuan-tuan, ataupun saya nak sok lambat sikit nak puasa, tuan-tuan saya masuk pergi belah Perak. Dapat 8 minit extra. Lepas tu nak buka puasa patah balik main Kedah. Ni. Sebab Perak dia 8 minit dia ganjak. Sepatutnya sepakat dah ni. Sepatutnya semua negeri dah sepakat dah 8 minit ganjak tu. Tuan-tuan Muslimat. Tapi kita ni pasal kita kena berpegang kepada ulil amri. Bab-bab yang macam ni, bab-bab dia panggil misalnya Al-Sayyid Muhammad, penetapan waktu semayang, bab-bab nak raya, nak puasa, yang ni dia balik pada ulil amri. Tuan-tuan boleh bercanggah dengan ulil amri macam-macam benda, tapi tang ni tuan-tuan kena ikut dia. Nah, dulu tuan-tuan, dulu lagi best. Dulu Perak, dulu Kedah, Pulau Pinang dengan Perak lagi best tuan-tuan. Dekat Jalan Sempadan tu Jalan Sempadan. Tuan-tuan Jalan Sempadan tu. Pasar Kemboja atau Pasar Kemboja? Pasar Kemboja hangguk kemah. Jalan Sempadan tu kan. Ada masjid Matang Tok Mahat tu. Tuan-tuan saya semat, belah ni Pulau Pinang, belah ni Perak. Dulu Perak Raya Awal Sari. Pernah dulu Perak Raya Awal Sari. Tuan-tuan, depa pi beraya itu puasa, pi buka puasa belah sana. Pi raya, masuk lintas jalan pi raya kat sana. Subhanallah, dululah. Tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kita heran, saya pun heran kadang-kadang. Dulu waktu masuk subuh 5.30, kita boleh bangkit 5.30. Dan kita passion bangkit lagu mana tuan-tuan? Azan kita bangkit. Betul tak? Hampa mengaku tak ni? Karaoke lah tu, azan bangkit karaoke lah. Ni. Ataupun 5 minit sebelum azan bangkit, karaoke lah. Dulu waktu masuk 5.30, 5.30 kita bangkit. Lah ni masuk 6 suku kita bangkit. Awak tak boleh bangkit awal sikit? Bangkit 5.45 ke? Boleh tak agak-agak? Dah hari tu biasa dah bangkit 5.30. Dan berfaham tak aku tanya apa ni? Saya tak faham tak? Maksudnya tuan-tuan, peliknya kita ni, sepatutnya duk biasa bangkit 5.30 itu sebab subuh masuk 5.30. Lah ni 6 suku tuan-tuan, punya joget dia 45 minit. Saya syamat, paling tidak bangkit pukul 6 pun tak apa dah. Ada 15 minit lagi untuk kita bangkit tahajud. Tapi tak boleh bangkit. Heran sungguhlah. Pasal apa je lagu tu? Sallallahu alaihi Muhammad. Orang lain mudah untuk buat ibadat. Kita tak boleh. Kita berat. Susah. Pelik tuan-tuan. Tu ada benda yang tak kena dengan kita. Tuan faham tak ni? Macam selawat lah. Sebut selawat lah. Selawat. Sehari-sehari bagi dapat 100. Paling kurang 100. Ulama kata paling kurang selawat sehari 300. Ulama sebut paling kurang selawat yang disebut sebagai paling kurang satu hari lah 300. Kata guru saya. Ulama dah tetap sallallahu alaihi Muhammad. Berdasarkan perkiraan dia pula. Nak kira bagi dapat sempurna selawat paling kurang 300. Tu paling kurang. 100 maksud below, bawah daripada yang paling kurang. Tapi tak apalah kalau dapat 100 pun. Ni langsung tak dapat. Kalaulah dalam sembahyang kita tak ada wajib rukun qauli baca selawat, pakai tak selawat dah kita ni tuan-tuan. Walhal tuan-tuan boleh fikir dalam banyak-banyak amalan sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Allah suruh kita sembahyang, Allah tak kata aku sembahyang dulu. Allah suruh kita puasa, Allah tak kata puasa dulu. Tapi dalam bab selawat Allah kata apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sebelum Allah nak perintah kita untuk selawat, Allah kata apa? Allah dengan para malaikat selawat pada Nabi SAW. Allah kata, dia selawat dulu. Para malaikat selawat dulu. Baru, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, selawat dan salam kamu kepada Nabi SAW. Subhanallah. Tuan-tuan, dalam banyak-banyak amalan, tuan-tuan sekalian, subhanallah, selawat ni sangat hebat. Sangat hebat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan, kita ni banyak dosa tuan. Banyak dosa kita ni. Allahumma salli ala sayyidina. Kita ni tenggelam dalam dosa. Kalau saja-saja orang nak bangkit pagi-pagi duk zikir-zikir sebut nama kita tak patut sangat, dosa banyak sangat. Faham tak ni? Bangkit-bangkit Guru Yahya dulu-dulu kan. Sebutlah zikir-zikir nama kita ni. Orang nak zikir tuan-tuan tak patut dan tak layak langsung orang duk sebut-sebut selawat-selawat nama kita. Pasal kita tahu busuk yang kita ni sebenarnya. Nah ni. Kita ni tuan-tuan nampak baik ya depan ni. Tak pasal apa orang duk tengok kita baik, tak pasal apa. Pasal Allah tutup aib kita tuan-tuan. Kalau Allah buka aib kita ni tuan-tuan, Allah siapa pun tak teringin duduk tepi kita ni. Orang tengok muka kita pun tak teringin tuan-tuan. Kalaulah dosa kita ni keluar bau busuk tuan-tuan, siapa pun tak teringin duduk tepi kita. Nabi SAW sebut dalam satu riwayat yang dipetik oleh Syekh Abdul Qadir Mandili dalam kitab Penawar Bagi Hati, dia sebut satu perkataan bohong yang keluar pada mulut kamu tu, busuk dia malaikat akan lari 1 mil jauh ni. Sebab tak mau bau busuk keluar pada mulut kita.
Berapa banyak busuk tuan-tuan, berapa banyak bohong yang kita bercakap. Perbuatan-perbuatan kita ni, Allahu Rabbi. Kalau terzahir dengan hitam wajah, busuk bau, siapa pun tak teringin duk pergi kita ni. Tapi Allah tutup aib kita tuan-tuan. Kita nampak jernih elok dengan ketayak atas kepala, dengan pakai jubah, dengan pakai baju Melayu tuan-tuan. Orang tengok semua baik, tapi kita tahu apa maksiat kita buat. Dan tak layak sikit pun orang nak zikir-zikir nama kita. Tengok ni. Tapi kalau tuan-tuan selawat pada Nabi SAW, tuan-tuan tahu, Allah selawat kat tuan-tuan. Allah selawat kita. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Man salla alayya salatan, siapa selawat padaku satu selawat aja. Sallallahu alaihi asyaratan, Allah akan selawat pada dia 10 selawat. Bukan satu Allah sebut nama kita, bukan satu Allah selawat kita, satu kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah selawat kat kita 10 kali selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan selawat kat Nabi SAW 10 kali. Allah selawat sebut nama kita 100 kali Allah selawat kat kita. Tuan-tuan selawat pada Nabi 100 kali. Allah selawat kat kita 1000 kali. Satu hari. Ulama sebut bila maksud kata Allah berselawat kepada kita dengan maksud Allah melimpahkan rahmat dan kasih sayang dan belah kasihannya kepada kita pada hari tersebut. Itu apa alasan kita tak mau selawat? Takkan tak kerti selawat? Takkan tak tahu nak selawat? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, paling kurang. Tengok ni. Allahumma salli ala Muhammad, paling kurang. Tapi kata guru saya Syekh Abdul Qadir, Syekh Muhammad bin Abduh, Syekh Muhammad Abduh Sulaiman Al-Ahdal, dia sebut adab kita dengan Nabi SAW, sebutlah Sayyidina, walau Nabi tak suruh kita sebut Sayyidina. Sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana kami nak berselawat kepada kamu? Allahumma salli ala Muhammad, kata Nabi SAW. Tapi kata guru, kata Syekh, takkan gamak kamu nak sebut nama Muhammad saja kepada Nabi SAW? Sebutlah dengan pangkat dia, sebutlah dengan adab. Maka sebutlah Sayyidina Muhammad, Tuhan kami Muhammad, sebagai adab kepada Nabi walaupun Nabi tak suruh. Faham tak ni? Salli ala Muhammad. Dia sebut Nabi SAW, Allahumma salli ala Muhammad. Takkan Allahumma salli ala Muhammad pun tak kerti sebut? Takkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad pun tak kerti sebut? Takkan tak sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa barik wa salim, tak kerti nak sebut? Itu yang ni. Takkan tak kerti nak sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad sampai innaka Hamidun Majid. Tu afdal, seafdal selawat. Selawat Ibrahimiyah. Semua tahu, semua reti selawat. Tapi pasal apa susah sangat nak selawat? Pasal apa susah sangat nak selawat ni? Saya takut satu benda ni je. Saya takut Allah akan permudahkan kepada siapa yang Allah nak permudahkan untuk dia. Faham tak ni? Risau. Nak risau. Orang boleh bangkit tahajud, aku tak boleh bangkit tahajud. Orang boleh baca Quran, aku tak boleh baca Quran. Orang boleh selawat, aku tak boleh selawat. Ni apa? Apa yang Allah duk susun kat aku ni? Pasal apa aku sampai jadi macam ni? Pasal apa aku teruk sangat ni? Tuan-tuan, dia sibuk lain macam. Ingat nak ulama sebut, sallallahu alaihi wasallam, tanda Allah berpaling daripada seorang itu ialah dia mula disibukkan dengan benda yang tak ada manfaat untuk dia. Macam mana Allah nak pemudahkan seorang untuk ibadat? Macam tu Allah, bila Allah tak mau tengok muka orang tu, Allah dah mula sibukkan dia dengan benda-benda. Sibuk, pagi-pagi kelang kabut, saya kelang kabut. Duha dah hari ni, loh terlepas duha tak ada buat. Allahu Akbar, dah azan zuhur dah. Nabi SAW sebut, man hafizah, siapa yang menjaga 4 rakaat qabla dhuhri wa 4 ba'daha, haramallahu ta'ala 'ala nar. Siapa yang jaga 4 rakaat sebelum daripada zuhur dan selepas pada zuhur 4 rakaat, maka Allah akan mengharamkan jasad daripada api neraka. Allahu Akbar, kelang kabut. Orang dah qamat dah, orang dah semayang dah. Kita pun Allahu Akbar semayang. Tak dapat juga. Pasal apa? Rahimallahu ra'an man shalla ala qabla asr arba'an. Siapa Allah merahmati, Allah mengasihi kepada orang yang semayang sebelum daripada asar 4 rakaat. Allahu Akbar, kelang kabut. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Tak sempat juga. Pasal apa yang Allah duk sibukkan kita sangat ni sampai orang lain semua dan buat tapi kita tak dan buat? Faham tak ni? Ada muhasabah. Pasal apa ni? Pasal apa aku macam ni? Ingat hadis Nabi kata apa?
Allah akan permudahkan kepada siapa yang Allah nak permudahkan untuk dia. Faham tak? Bila main bab ni hadis ni tuan-tuan, saya risau saya. Kadang-kadang saya apa ni, pasal apa Quran tak dan baca, pasal apa tak dan mayang duha, pasal apa tak boleh bangkit tahajud, pasal apa tak boleh sunat witir, pasal apa tak boleh ba'diyah, pasal apa tak boleh sembahyang sunat, pasal apa kadang tak ada nak pergi masjid, tak ada. Oh, pasal apa tanya. Takut apa? Takut Allah bagi kita berat. Allah pemudah orang lain, Allah berberat kat kita. Pasal apa Allah berberat kat kita? Takut Allah sedang mencabut keberkatan daripada hidup kita. Takut Allah merencanakan asap untuk kita. Na'udzubillah min dzalik. Faham tak ni? Lalu tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW pun menjawab apa? Amalan-amalan yang akan memasukkan dia kepada syurga. Subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama apa dia ni? Melaksanakan rukun-rukun Islam. Salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama dia, Nabi kata apa? Salli ala sayyidina Muhammad. Selepas dia kata laqad sa'alta an azim wa innahu la yasirun ala ma yasrullahu ala ya Rasulullah taala alaih. Sungguhnya Allah akan permudahkan ke atas siapa yang Allah nak permudahkan ke atasnya. Ta'budallaha la tusyrik bihi syai'a. Kamu beribadat menyembah Allah dalam keadaan kamu tidak mensyirikkan Allah dengan segala sesuatu, yakni mentauhidkan Allah. Kemudian wa yuqimus salah, kamu mendirikan sembahyang. Utiyaz zakah, kemudian kamu mengeluarkan zakat. Tahajjal bait, dan kemudian kamu melaksanakan salli ala sayyidina Muhammad haji. Habis yang ni asas dia, foundation dia. Nak masuk syurga yang ni kena clear loh. Yang ni asas kena clear loh. Nah, jangan duk kalut nak buat sembahyang sunat, sembahyang fardu tinggal. Nah, duk kalut nak buat ibadat sunat, ibadat fardu tinggal. Ibadat fardu yang dia panggil rukun Islam ni kena clear awal dulu. Yang ni tapak asas kena clear dulu. Kemudian baru Nabi SAW sambung. Nabi kata apa? Nabi kata salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi sebut ala adulluka ala abwabil khair. Ini menarik ni. Nabi kata ala adulluka ala abwabil khair. Mau tak aku tunjukkan kepada kamu pintu segala kebaikan? Tuan-tuan faham macam mana pintu segala kebaikan ni? Pintu segala kebaikan ni maksud semua jenis kebaikan yang tuan-tuan nak ada belakang pintu ni. Nak masuk syurga, nak jauh pada neraka, nak anak-anak soleh, nak hidup berkat, nak murah rezeki, nak apa saja duduk belakang nama dia pintu segala kebaikan. Nak dapat kebaikan tu, pergi buka pintu tu. Buka pintu tu, jumpa semua kebaikan kat belakang dia. Nak tahu pintu tu apa? 3 benda kata Nabi SAW. Selepas kita selesai yang 5 rukun Islam ni, dia punya asas tapak ni nak buka pintu kebaikan ni. Apa hajatlah hati ni? Semua hajat ni ada belakang pintu ni. Buka pintu ni. Macam mana nak buka pintu ni? Yang pertama kata Nabi SAW, as-sawmu junnah. Puasa itu perisai. Puasa apa ni? Puasa sunat. Pasal apa puasa sunat? Pasal puasa wajib, Nabi dah sebut dah tadi ni. 5 rukun Islam tu. Nah, yang ni nak buka pintu kebaikan semua ni, puasa sunat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maksud perisai di sini kata ulama, salli ala sayyidina Muhammad, salli ala sayyidina Muhammad, bukan. Maksud di sini ialah puasa sunat, bukannya puasa Ramadan. Justru puasa Ramadan telah terlebih dahulu disebutkan oleh Rasul SAW dalam bahagian pertama hadis ini. Puasa adalah pemelihara daripada api neraka di alam akhirat, kerana seorang Muslim sewaktu berpuasa mereka menahan diri daripada tuntutan syahwat semata-mata untuk mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sebut as-sawmu junnah, puasa itu perisai. Perisai ni maksud apa? 2 benda kata ulama. Yang pertama, perisai daripada api neraka. Orang yang rajin puasa, dia akan terhindar daripada api neraka. Pasal apa terhindar daripada api neraka? Bila dia puasa, dia tak gamak nak buat benda-benda maksiat waktu hidup. Faham betul lah? Nah, salih ala sayyidina Muhammad. Dia puasa. Takkan puasa nak pergi buat benda tak elok lagi. Takkan puasa nak boleh puasa. Ni cerita puasa sunat ni, bukan cerita puasa wajib. Kalau orang kaki maksiat,
Dia boleh puasa wajib, tapi dia susah nak buat puasa sunat. Pasal susah nak tinggal maksiat dia ni. Puasa wajib memang kena buat, nak buat guna. Dalam celah-celah duk puasa wajib tu pun dia buat maksiat lagi. Tapi kalau orang yang duk biasa buat maksiat, dia sangat susah nak puasa sunat. Kita nak kena cabar diri kita sikit tuan. Cabar. Paling kurang puasa sebulan 3 hari. Ni nak kena belajar buat ni. Nak kena belajar buat ni. Tuan-tuan. Tapi tang puasa ni memang saya respect tu muslimat kat belakang. Tuan-tuan hampa jangan harap kali aku kali. Sungguh tuan-tuan, kita tanpa hampa mengaku tak ni? Betul saya duk tunjuk soleh sangat serupa. Ni bini saya duk tanya, "Abang, kita puasa esok ah?" Insya-Allah. Bunyi insya-Allah pun tak ikhlas. Tu malam tu duk fikir, esok aku nak apa, bagi alasan apa kat bini aku tak puasa apa. Esok bini gerak bangkit esok, "Abang, bangkit esok abang." Bangkit esok ni. Itulah baru teringat ada appointment hari ni. Tengok. Saja tuan-tuan. Kalau boleh puasa pun tuan-tuan pagi-pagi duk tunggu orang ajak makan ya. Balok tuan-tuan sungguh. Tapi kalau boleh puasa, Allah subhanahu. Kita puasa ni sementara nak puasa ya. Dia nampak anggur kemang kan. Terang nak puasa, masuk puasa cip kemain. Sampai petang tu buka puasa. Ui, senang je puasa ni rupanya. Dia terang nak puasa ya. Macam bangkit main sunat pun, terang nak bangkit ya. Lepas main isyak lagi, terang nak bangkit ya. Dan bangkit tuan-tuan 2 rakaat dapat. Dia ni. Tapi dua nafsu syaitan tu, jom keluar lu, Dia pun jemu apa keluar. Ni. Dia main macam. Dan bangkit saya, bangkit 2 rakaat dapat tuan-tuan 2 rakaat. Sama dengan puasa pun. Salli ala Sayyidina Muhammad. Nak kena belajar apa tuan? Belajar puasa dalam sebulan 3 hari. Dalil mana ni sebulan 3 hari ni? Dalil daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis sahih. Nabi SAW kata Abu Hurairah, kekasihku Nabi SAW berpesan kepada aku 3 perkara yang aku tak tinggal dah sampai bila-bila. Ini tuan-tuan kena buat boleh? Nabi SAW pesan dekat Abu Hurairah. Abu Hurairah kata kekasihku, Nabi SAW kasih dia. Untuk buat 3 perkara ni aku tak tinggal dah sampai bila-bila. Yang pertama, siyam, puasa. 3 ayyam min kulli syahr. 3 hari dalam sebulan. 3 hari ya. 10% daripada sebulan tu, 30 hari. Nak puasa 3 hari ni lagu mana? Tuan-tuan pilihlah. Boleh puasa hari putih. Hari putih 13, 14, 15. Bukan 13, 14, 15 Februari. Ni 13, 14, 15 bulan Islam. Waktu bulan tengah mengambang tu kan. Time tu. Tapi saya pun faham lah tuan-tuan. Nak buat 3 hari straight ni memang pakai royuk-royuk aja buat dah. Habis nak buat guna tuan, selang-selang. Ambil sehari awal, sehari tengah, sehari hujung. Boleh? Ataupun ambil Isnin kah, Khamis kah, Isnin kah. Susunlah bagi dapat 3 hari dalam sebulan. Rasa-rasa boleh tak tuan? Tak sudah jawab kemah kan? Mula sehari dulu tak apa. Mula bulan depan, ni masuk bulan ni. Cari sehari lah. Sehari lah. Tahun ni 2020 kereta terbang tahun ni. Tuan-tuan, sedap orang sebut 2020 kereta terbang. Sedap tuan, dia macam ngam. Tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad. Tahun ni kita target dalam setahun ni setiap bulan nak puasa sehari. Rasa boleh tak? Tahun ni. Sehari lah. Tak suruh ambitious sangatlah. Sebab kita pun tahu tahap kita terang mana ni. Bulan ni, setahun ni, setiap bulan nak start sehari lah sebulan. Muslimat saya tak mau tanya mana depa rajin puasa dah. Betul tak? Anggur tengok kemas tu. Tapi depa anggur saya percaya. Tuan-tuan anggur tak boleh harap. Mula bulan ni nak cari sehari lah. Tuan-tuan pilih sehari hari apa? Ambil sehari. Bulan depan kita sehari. Sampai masuk 2021. Saya lihat semat. 2021 kita tambah 2 hari. 2023 3 hari. Lepas tu kita maintain 3 hari. Masa boleh tak tuan-tuan? Kita set tengok lah. Saya nak ajak diri saya, nak ajak tuan-tuan sekali kita buka-buka buat lah. Boleh lah.
Yang kedua, kata Nabi SAW, pesan kepada Abu Hurairah radhiyallahu an, salli ala sayyidina Muhammad, raka'atanud duha, 2 rakaat mayang duha. Mayang duha 2 rakaat. Ini paling kurang. Paling cantik buat 4. Tapi kalau tak dapat 4, paling kurang 2. Kena belajar. Setiap hari tak boleh tinggal duha dah. Kita perlukan sangat bantuan Allah dalam kehidupan kita untuk cukupkan seluruh keperluan kita. Maka kita sembahyang duha. Yang ketiga, an utiru qabla an arqud. Yang ni. Sembahyang witir lah sebelum kamu tidur. Yang ni saya nak ajak, satgi tuan-tuan jangan balik lagi lepas mayang isyak ba'diyah, bangkit mayang witir dulu kemudian tuan balik. Najak. Kalau tak ajak kita tak lekat. Orang mengaji kena buat. Orang mengaji kena buat. Orang mengaji ni kena qiyamul lail. Orang mengaji ni kena semayang ibadat tu bagi lebih sikit pasal tanda kita mengaji. Gitu. Baik tuan-tuan sekalian muslimat. As-siyam, yang pertama dia menjadi perisai daripada api neraka. Yang kedua, perisai puasa ni apa? Perisai daripada kemaksiatan dalam kehidupan kita ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau sampai boleh puasa sunat tu, takkan dia nak buat benda maksiat lagi. Kalau sampai boleh puasa sunat tu, takkanlah nak buat benda-benda berat-berat lagi. Benda dosa kecil-kecil nak buat macam mana tuan-tuan? Kita pun tak mau nak buat tapi duk terjebak juga. Kullu bani Adam khata', setiap anak Adam mesti buat silap. Nabi SAW sebut. Tersilap nak buat macam mana? Tak mau dah tapi terbuat juga. Tak mau dah terbuat juga. Tahu dah apa yang akan mengampunkan dosa-dosa kita ni? Puasa sunat. Puasa sunat. Allah ampun dosa-dosa kita. Allahumma salli ala sayyidina. Nanti dalam syurga ada satu pintu syurga nama Ar-Rayyan. Sedap pun nama cucu dia Ar-Rayyan. Rayyan. Rayyan. Apa? Rayyan. Oh, kemain tergeliat lidah Tok Wan tu. Cucu nama apa? Tak dia nak jawab Tok Wan. Ni. Tuan-tuan, Rayyan. Ar-Rayyan ni nama syurga. Syurga ni khas untuk orang puasa. Pintu syurga ni banyak tuan. Pintu syurga ni banyak. Sallallahu alaihi wasallam. Pintu syurga ada berapa? Ada berapa pintu syurga? Ampun ngarut sungguhlah. Kata nak masuk syurga ke main. Pintu syurga ada berapa? 8. Pintu syurga ada 8. Pintu neraka ada 7. Pintu syurga lagi banyak daripada pintu neraka. Sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang masuk, dia puasa, rajin puasa, masuk pintu puasa. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ada orang masuk berebut pintu syurga nak panggil dia masuk. Yang ni nak panggil, yang ni nak panggil, yang ni nak panggil, yang ni nak panggil. Dia boleh masuk mana-mana pintu syurga yang dia suka. Ada. Yang ni, cantik yang ni, boleh masuk ni? Boleh? Yang ni, you lagi cantik, boleh masuk ni? Boleh? Oh, seronok tuan-tuan. Orang yang masuk syurga mana-mana pintu yang dia suka. Salah satu pintu khas Allah bagi. Nama dia Ar-Rayyan. Yang ni special untuk orang puasa aja. Tahu pasal apa? Sampai ada satu pintu khas untuk orang puasa. Pasal payah nak puasa. Tengok ni. Antara amalan yang susah nak buat, puasa. Puasa. Sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah bagi satu pintu khas. Waktu pintu khas ni dibuka, Ar-Rayyan ni buka, Allah panggil, Aina sa'imun. Malaikat panggil. Mana orang-orang puasa? Orang yang rajin puasa kat bangkit. Pasal apa ni? Allah panggil pasal apa ni? Panggil. Masuk pintu syurga nama Ar-Rayyan masuk sampai habis. Lepas geng-geng kaki puasa ni semua pakat masuk, pum, tutup pintu Ar-Rayyan. Sallallahu alaihi wasallam. Orang lain tak boleh masuk dah. Orang lain kena masuk pintu lain. Dalam banyak pintu ada satu khas Allah bagi pada orang yang rajin puasa. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Amalan kedua yang akan menjadi pintu segala kebaikan ni, was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Apa maksud dia? Sedekah itu akan memadamkan dosa sebagaimana memadamnya air akan api. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Yang dimaksudkan dengan sedekah ini apa dia ni? Ialah sedekah-sedekah selain daripada zakat, sebab zakat Allah dah sebut dah awal tadi ni. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nabi SAW juga menyebutkan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, inna sadaqata
la tudfi'ul ghadaba ar-rabbi wa tadfa'u maitatassu'i. Tuan-tuan tengok ni. Pasal apa kita kena sedekah ni? Pasal apa kita kena sedekah ni? Ni pegang hadis ni elok-elok. Nabi kata apa? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, hadis riwayat Imam At-Tirmizi dan Ibnu Hibban dalam kitab sahih dia, Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyampaikan hadis ini kepada kita, sesungguhnya sedekah itu akan memadam kemurkaan Tuhan. Nombor satu, orang rajin sedekah, Allah hilang murka Allah kat dia. Layak tak Allah marah kat kita, tuan-tuan? Saya nak tanya ni, layak tak Allah marah kat kita? Tadi buat apa tadi? Tadi hampa bercakap apa? Tadi hampa tengok apa? Kemarin kita buat apa? Dulu kita buat apa? Agak-agak dengan perbuatan kita waktu kita buat tu, layak tak Allah murka kat kita ni? Layak tak? Layak, tuan-tuan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nah. Habis nak padam kemurkaan Allah, bagi Allah tak murka kat kita, sedekah. Kemudian sallallahu alaihi wasallam Muhammad, wa tadfa'u maitatassu'i. Yang ni ya Allah Rabbi. Apa dia? Menolak kematian dalam keadaan yang buruk ataupun su'ul khatimah. Sedekah ni akan menjamin seseorang matinya baik. Mati husnul khatimah. Kita mati ni dua ya, tuan-tuan. Kalau tak husnul khatimah, su'ul khatimah. Dua tu. Kalau husnul khatimah, bukan boleh berlakon-berlakon, tuan-tuan. Ada orang mati tengah sujud. Tuan-tuan, ada orang mati tengah sembahyang. Tuan-tuan tengok baru ni, hari tu bulan puasa hari tu, kan, dekat Terong kan, Terong, Perak. Pakcik tu meninggal kan, tengah sembahyang dalam masjid, lepas sembahyang isyak ke apa? Ya. Tidak ni. Meninggal, tuan-tuan, malam dalam bulan Ramadan. Lepas dicek-cek tengok, rupanya dia ni duk khidmat dalam masjid, tukang masak masjid. Bukan dia appointed tukang masak, dia pergi duk khidmat kat masjid, suka masak kat masjid. Dan rupa-rupanya berapa lama, tuan-tuan, masjid tak pernah bayar bil api, bil air. Bila dia meninggal baru dapat bil api, bil air. Pasal sebelum ni dapat je bil api, bil air, terus dia ambil, dia balik ke rumah dia. Dia dah bayar dengan duit pencen dia. Allah pilih dia mati apa? Mati dalam masjid, tengah sembahyang isyak dalam bulan Ramadan. Nak apa lagi? Husnul khatimah. Tuan tengok orang yang selalu mati husnul khatimah ni, orang rajin sedekah, rajin infak, Allah akan mati dia husnul khatimah, mati baik. Nah, saudara Syaiman, guru saya cerita, sallallahu alaihi wasallam, orang baik, saya pernah cerita kat sini rasanya. Orang masjid mula berniaga, lepas start berniaga, mula duk buat business approach, pergi jumpa dengan orang apa semua sebagainya. Satu hari orang tu nak pergi jumpa dia dekat apa ni, dekat bar. Tak pernah duk pergi dekat tempat-tempat arak tu. Hari tu pergi. Ya, sallallahu alaihi Muhammad. Orang asalnya orang masjid. Akhirnya subhanallah, tuan-tuan, hari tu try minum arak, tak pernah try minum. Orang kata minumlah sekali sikit, kan ada apa? Nak deal, nak close deal aja pun. Nak buat baik lama dah. Kan, saya Syaiman? Alah, sakat nak close deal ni, nak ambil hati orang yang kita nak tu apa sebagainya. Minum teguk tu mati, tuan. Kena heart attack, meninggal. Tak pernah minum arak. Su'ul khatimah, mati dalam keadaan sedang melakukan kemaksiatan. Kita tak tahu ujung kita lagu mana. Nak tahu, nak bagi dapat husnul khatimah, janji Nabi SAW, rajin sedekah. Tapi tuan-tuan ingat, Nabi SAW sebut, as-sadaqatu burhanun. Ini ya. Sedekah ni bukti. Bukti apa? Bukti iman. Orang beriman aja mampu sedekah. Orang beriman yang mampu sedekah. Orang yang tak beriman, dia sedekah, sedekahnya orang bakhil, kata ulama. Macam mana sedekah orang bakhil ni? Dia mengira-ngira berapa dia sedekah. Hari ni masuk apa? RM10. Spare RM10 masuk. Hari ni sedekah apa? Sedekah RM5. Hari ni sedekah apa? Sedekah RM1. Dia kira berapa dia sedekah. Pasal apa? Pasal dia tahu kalau dia bagi, duit dia kurang. Kita dalam akaun dah berapa lah ni? Kata dalam akaun tu ada RM50,000. Tuan-tuan bagi RM1,000. Ni kita buka kaunter wakaf kat belakang. Ni. Dia punya semangat dia sebut pasal sedekah. Dalam akaun dia RM50,000, dia pergi ambil RM1,000.
Dia pergi masuk dalam tabung sedekah. Tuan-tuan, baki dekat bank dia ada berapa lagi? 49,000 lagi tuan-tuan. Kereta dia ratus ribu. Rumah dia ni, Salih Alaihi Muhammad, saya pergi tanya dah hari tu ni, nak beli pun tak mampu, 300 berapa ribu. Mana ni? Dia kata nak jual. Saya kata, dia nak jual berapa ni? 300,000. Ma'assalamah, saya kata. Ni 300,000 aku boleh buat banglo dekat Kidau. Dekat madrasah dia. Dia Salih Alaihi Muhammad punya mai. Nilai rumah 300,000, kereta 100,000. Saya cuma dua ada berapa biji kereta duduk rumah. Duit dalam akaun lagi ada 50-60,000. 1,000 bagi. Sikit ya, kurang. Tapi dia nampak macam besar sangat tu. Tuan-tuan, dia berasa duit dia kurang sikit. Bagi 1,000. Faham tak ni? Allah kata takkan kurang harta orang sedekah. Dak hati dia kata apa? Saya nampak kurang Ustaz. Daripada 50 tinggal 49. Saya nampak kurang. Allah kata takkan kurang harta orang sedekah. Nak kira apa hati yang katakan? Nak kira apa Allah katakan? Kita percaya siapa? Bercakap betul-betul? Saya kat kita tuan-tuan, saya sembang rumah kan. Sungguh. Sebab tu kita berkira tuan, kita takut nak bagi, takut nak bagi. Sebab takut kurang. Takut kurang. Allah kata, dak, takkan kurang harta orang sedekah. Salih Alaihi Muhammad, tuan-tuan. Tu tuan-tuan, dalam hidup ni ada hablum minan nas. Saya pernah ceritakan hari tu orang tu duk buat ibadat 60 tahun, kemudian keluar zina. Kemudian pipi timbang, tengok-tengok dosa dia lagi banyak pada pahala dia. Kemudian akhirnya tuan-tuan dia Salih Alaihi Muhammad, tuan-tuan dia sedekah dalam keadaan dia susah hati tu, ada orang minta makanan, dia bagi orang bagi makanan, kemudian dia meninggal. Bangkit-bangkit pada masyarakat, tengok dosa dia lagi berat pada pahala dia. Yang 60 tahun buat ibadat. Tengok-tengok ada satu sedekah. Sedekah tu lagi banyak, lagi berat daripada 60 tahun punya amalan. Pasal apa? Pasal bila dia buat ibadat seorang-seorang dia dengan Allah. Tapi bila dia sedekah, apa amalan orang tu buat, dia tumpang pahala. Dia bagi kat orang tu buat, dia tumpang pahala. Dia ni bagi orang tu tumpang pahala. Itu dia tak nampak. Ni, Salih Alaihi Muhammad. Penuh tabung saya malam ni. Tengok ni. Oh, subhanallah. Nabi kata apa? Jangan tunggu sampai nyawa dah duduk kat sini baru nak bagi. Waktu tu baru kata apa? Yang ni saya bagi kat sana lah. Yang bagi saya bagi sana. Yang ni saya bagi kat sana. Nabi sebut. Sedangkan harta dia sudah jadi milik orang tu, milik orang ni. Maksud dia apa? Bila sampai dah hujung usia dia, harta dia akan difaraid dah pada anak-anak pinak dia. Ni Ustaz Syamad tuan. Ada seorang makcik kat madrasah saya tuan. Bila kita buka wakaf, sampai lah ni dia duduk kat madrasah, dia duduk pondok. Kan ada apa? Harta apa pun tak ada tuan. Tak ada apa harta dia. Bila kita buka wakaf untuk buat jalan masuk ke madrasah, dia panggil seorang staff saya. Dia kata, jom bawa makcik pergi bank Ustaz. Bawa pergi. Nak berkeluar berapa ni? Berkeluar 400. Makcik nak bagi wakaf. Tekan-tekan duit berkeluar. Tengok-tengok balance tinggal 200. Makcik, tinggal 200 makcik. Tak apa, ada lagi 200. Rupa-rupanya duit yang dia ada dalam hidup dia 600 tu ya. Dan dia mampu sedekah 400 daripada 600 yang dia ada dalam hidup dia. Tu orang kaya tuan. Tu orang kaya. Kita berasa kaya tapi kita miskin sebenarnya. Kita duk berasa macam duit itulah hak kita. Tu kita punya tu, kita punya tu. Pedor takut hilang. Walau Allah janji orang sedekah, Allah pelihara dia, Allah jaga dia, Allah limpahkan rezeki ke dia, Allah gandakan rezeki dia, Allah takkan kurang harta dia. Tapi dia tak percaya ke Allah, dia percaya apa yang dia tengok dengan mata dia. Nah, Ustaz Muhammad. Itu para sahabat Nabi SAW, Sayyidina Abu Bakar boleh infak seluruh harta dia fi sabilillah. Sampai orang tanya, tinggal apa wahai Abu Bakar? Tak ada apa, Allah dan Rasul dia. Tapi kita baca sejarah, Sayyidina Abu Bakar di antara sahabat yang kaya. Mana mai duit dia? Pasal Allah janji takkan kurang harta orang sedekah. Kita je tak percaya. Dia nak spare RM50 sepoket, spare RM1 sepoket. Spare RM1 ni habuan nak bulan tabung, RM50 ni habuan sekali nak pergi market. Nak pergi supermarket ke apa, nak beli barang. Sambil duduk dengar kuliah tabung lalu, seluk-seluk poket buh. Pergi supermarket, tengok seluk-seluk nak bayar, tinggal RM1. Tahu dia kata apa? Astaghfirullah. Istighfar. Astaghfirullahalazim. Telefon Tok Bilal, ada surau lagi dah. Aku balik dah. Aku silap pun RM50. Tuan-tuan dia boleh balik korek tabur CCTV tengok masuk viral esok. Dia takut hilang duit, dia takut rezeki dia hilang. Walau tak percaya janji Allah. Sebab tu Nabi kata apa? Sallallahu alaihi Muhammad, orang yang
bagi sedekah ni bukti. Punya bukti apa? Bukti iman. Orang beriman aja mampu sedekah. Sampai Allah kata, orang mati kalau dia boleh hidup balik, dia tak minta nak sembahyang tahajud, dia tak minta nak pergi sembahyang jemaah, dia minta nak sedekah. Besarnya sedekah. Yang ketiga, solat malam. Salih ala syafaat. Kata Nabi SAW, cara ketiga untuk masuk ke syurga Allah jauh pada azri, pintu segala kebaikan, salatul rajul fi jawfil lail, sembahyangnya seorang lelaki pada sebahagian daripada malam-malam dia. Salih ala sayyidina Muhammad. Nah, Allahumma salli alaihi. Tuan-tuan, berkata Nabi SAW, afdalus salatil ba'dal maktubati qiyamul lail. Qiyamul lail. Seafdal salat selepas daripada semayang-semayang fardu ialah qiyamul lail. Dalam satu hadis riwayat Imam At-Tirmizi, Bilal radhiyallahu anhu berkata daripada Nabi SAW bersabda, alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum wa inna qiyamal laili qarbatun ila Allah azza wa jal wa manhatun minal itsm wa takfirus sayyiati wa mataradatun lidda'i anil jasadi. Oh ni. Ini semua reason untuk kita semayang qiyamul lail dekat sini. Semua reason untuk kita qiyamul lail ada kat dalam hadis ni. Yang pertama, salih ala sayyidina Muhammad. Nabi kata apa? Alaikum biqiyamil lail. Jom kita semua semayang qiyamul lail, kata Nabi SAW. Jom kita semua qiyamul lail. Fa innahu da'bus salihin qablakum. Sesungguhnya dia amalan orang-orang soleh sebelum daripada kamu. Ni saya nak tanya. Tuan-tuan duk main mengaji, duk surau ni, pasal apa? Jawapan kita standard ya tuan-tuan, saya tolong jawab. Nak jadi orang baik. Tidak? Kata tuan-tuan main ni nak jadi orang jahat lah. Ni, saya ni main surau pasal apa? Pasal saya duk plan nak jadi jahat lepas ni. Ni serabut nama dia. Kita main masjid pasal kita nak jadi baik. Kita nak jadi orang soleh. Kalau nak jadi orang soleh, buat amalan orang soleh dulu. Apa orang soleh? Qiyamul lail. Faham tak ni? Nak jadi baik, qiyamul lail. Nak jadi orang soleh, qiyamul lail. Kalau dia orang soleh, dia qiyamul lail. Kalau dia wali Allah, dia qiyamul lail. Salli ala sayyidina Muhammad. Faham tak ni? Qiyamul lail. Kemudian Nabi SAW sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa inna qiyamal lail qurbatun ilallahi azza wa jal. Dan sesungguhnya qiyamul lail itu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada ni. Dalam qiyamul lail tu nak dekat diri pada Allah. Qiyamul lail. Kita nak dekat dengan Allah lah tuan-tuan. Supaya Allah pandang kita, supaya Allah kesian kat kita, Allah rahmati kita. Salli ala sayyidina Muhammad. Qiyamul lail. Lagi, salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Wa minhatun minal itsm. Apa dia? Menghapuskan dosa-dosa. Tahu banyak dosa? Qiyamul lail. Lagi yang ni. Salli ala sayyidina Muhammad. Wa takfirus sayyiat. Salli ala wa minhatun minal itsm. Memberhentikan dosa-dosa yang tadi. Orang yang rajin qiyamul lail, dia tak teringin nak buat dosa. Allah akan stop dia daripada buat dosa. Dan Allah akan tutup jalan-jalan dia daripada dia buat maksiat. Dia panggil apa? Dia panggil taufik. Jalan maksiat tu Allah tak bagi kat dia. Ruang-ruang nak buat maksiat Allah tutup. Dia teringin nak buat maksiat, nak tengok kat dalam handphone dia, tiba-tiba handphone dia daripada 4G jadi E. Elok nak buat apa? Bateri padam. Ada saja benda halangan, dia panggil taufik. Allah tak izin. Stop, dia akan stop. Hilang, teringin nak buat maksiat tu tak ada. Orang qiyamul lail. Pelik kalau orang qiyamul lail rajin buat maksiat. Pelik. Pelik kalau orang rajin qiyamul lail tiba-tiba rajin buat maksiat. Pelik. Dia takkan ngam. Seorang lelaki pergi jumpa dengan Imam Hasan Al-Basri. Dia kata, wahai Syekh, saya ni kan niaga, rezeki murah aja kat saya. Adakah itu Allah tanda Allah sayang kat saya? Apa? Tapi saya buat maksiat. Rezeki murah aja. Tapi saya duk buat maksiat. Tapi rezeki murah. Adakah itu tanda Allah sayang kat saya? Kata Imam Hasan Al-Basri, kamu bangun tahajud tak? Kamu qiyamul lail tak? Tak. Cukuplah kemurkaan Allah, Allah tak izin kamu untuk qiyamul lail. Sebab maksiat dengan qiyamul lail tak boleh nak ngam.
Bila kita rajin buat qiyamul lail tuan-tuan, Allah akan hilangkan keinginan dan kesedapan kita untuk melakukan maksiat. Lagi, salli ala sayyidina Muhammad, wa takfirus sayyiat, dan dia akan memadamkan dosa-dosa. Bukan sekadar Allah halang kita buat maksiat, dosa-dosa dulu Allah padam. Allah buang belakang. Dan salli ala sayyidina Muhammad, wa mataradatun liddai anil jasadi. Apa dia? Allah akan dan menjadi penolak bagi penyakit-penyakit daripada badan. Orang yang sakit, nak sembuh daripada sakit, qiyamul lail. Nak jauh daripada penyakit, qiyamul lail. Ni tambah-tambah kita duduk zaman-zaman yang macam ni. Rajin qiyamul lail sikit. Kena rajin qiyamul lail sikit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, jadi nak qiyamul lail ni lagu mana? Saya nak qiyamul lail. Qiyamul lail ni tuan-tuan, dia mula lepas isyak. Apa amalan yang kita buat lepas pada isyak tu dia kira qiyamul lail. Waktu paling afdal untuk kita qiyamul lail adalah sepertiga akhir malam. Tu waktu paling afdal. Kalau nak bangkit untuk qiyamul lail paling afdal, paling cantik sepertiga akhir malam. Bangkit qiyamul lail, bangkit tahajud, baca Quran, zikir apa semua. Dan tuan-tuan kena ingat, qiyamul lail bukan semata-mata baca Quran, bukan semata-mata semayang. Salli ala sayyidina Muhammad. Nah, sembahyang merupakan seafdal-afdal amalan. Afdalu a'mal as-salah. Amal yang paling afdal sekali sembahyang. Salli ala sayyidina Muhammad. Boleh tak bangkit baca Quran? Bangkit baca Quran tu qiyamul lail tak? Qiyamul lail tu. Bangkit tulis buku. Buat buku. Publisher nak bangun. Qiyamul lail, qiyamul lail. Waktu saya duduk kat Yaman dulu, bulan puasa, tahu tak, sepertiga akhir malam, bukan bangkit main tahajud macam kita, forum, pukul 4 pagi, pukul 3 pagi, di masjid, forum, salat Jumaat, pergi dengar, ungkap mengantuk. Kita kalau buat aku tu apa, dia berkata apa, bid'ah apa dia boleh buat ni. Tapi tu qiyamul lail, duduk dalam majlis ilmu macam ni. Mari kita try tengok sekali mau tak bulan puasa ni kita buat. Jemput semua pukul 4 pagi, panggil ustaz ceramah. Ustaz pun tak main. Ni, duduk ceramah ni. Saya ingat saya seorang bercakap tu, saya lena habis. Ni, subhanallah. Tuan-tuan, dan dia juga qiyamul lail. Maksudnya, qiyamul lail ni macam-macam amalan yang kita buat. Pada waktu tu dipanggil qiyamul lail. Tapi yang paling afdal, semayang. Pasal dalam semayang tu semua ada. Baca Quran ada dalam tu, zikir dalam macam tu, takbir dalam tu, tahmid, doa, semua dalam semayang tu. Maka satu semayang kita buat, semua amalan ada kat dalam tu. Faham tak ni? Jadi, kalau rasa tak mampu nak bangun sepertiga akhir malam untuk kita bertahajud, tolong secure kita qiyamul lail siap-siap dengan kita buat witir sebelum tidur. Tu cara dia nak jaga ni. Semalam qiyamul lail tak? Qiyamul lail. Sebelum tu qiyamul lail tak? Qiyamul lail. Berapa lama dah duduk qiyamul lail ni? Tak pernah tinggal qiyamul lail dah 10 tahun. Alhamdulillah. Tapi tengok azan baru bangkit. Bila masa hang qiyamul lail? Aku qiyam siap-siap sebelum aku tidur. Macam mana kata qiyam waktu sebelum tidur? Bangun bangkit sembahyang witir sebelum aku tidur. Sebab syarat nak sembahyang tahajud saja kena tidur. Sembahyang hajat tak payah tidur. Sembahyang taubat tak payah tidur. Sembahyang witir tak payah tidur. Boleh tak ni? Sekejap lagi qiyamul lail siap-siap. Deh. Lepas main isyak lagi, bangkit sembahyang ba'diyah, bangkit sembahyang witir dulu 3 rakaat. 2 campur 1. Kemudian balik. Boleh tak kalau nak buat yang tu? Macam tak mau buat je, suruh buat pun tak mau buat. Sikitlah. Kalau boleh bangkit tahajud hujung tu, boleh buat tahajud, buat witir dengan tahajud tu paling best. Tapi rasa takut sekali tak boleh nak jaga tahajud, buat witir siap-siap sekali sebelum tidur. Bolehlah tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian Nabi SAW sambung, salli ala sayyidina Muhammad, apakah ketua ataupun kepala tiang-tiang puncak dia? Kata Nabi SAW, tiang agama adalah puncak, salli ala sayyidina Muhammad, salli ala sayyidina Muhammad, kepala kepada agama itu Islam. Kemudian tiang dia ialah semayang, dan puncak agama ialah jihad. Salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian last kali Nabi kata apa? Nabi pegang lidah dia. Mau tak aku bagi tahu pada dia punya kunci semua dia.
dia punya conclusion dia, dia punya intipati dia, daripada semua duk bincang pasal masuk syurga, jauh pada neraka, pasal pintu segala kebaikan, puncak tiang semua sekali tu yang kita nak tu, last sekali nak bagi tahu apa kunci dia. Apa kunci dia? Nabi pegang lidah dia, Nabi kata apa? Jaga yang ni. Jaga yang ni. Pasal apa jaga yang ni? Pasal yang ni lagi perosak habis semua di atas. Kes yang ni je habis rosak semua di atas. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang tadi pulun semayang, yang tadi pulun puasa, yang tadi pulun qiyam mulai buat ibadat, fitnah orang, habis pahala bagi ke orang. Tengok ni, mengumpat orang, habis pahala sedekah habis ke orang. Buat apa? Buat penat. Lepas tu tiap kali kalau tuan-tuan nak bercakap hai orang lain, nak bercakap, nak sebut nama orang lain, nak cerita pasal orang lain, nak pergi cerita tentang orang lain kepada orang lain, tuan-tuan ingat berapa benda ni? Yang pertama, Allah catat apa kita buat. Allah tahu apa kita buat semua. Semua nanti dibentang ke akhirat. Yang kedua, apa dia tuan-tuan? Ingat yang ni, Sayyidina Ali Muhammad. Aib kita ni pun ada, nak pergi bercakap aib orang. Kita ni Allah tutup aib kita ni. Tengok ni, Allah tutup aib kita, siapa pun tak tahu. Tahu tak sampai bila Allah akan tutup aib kita? Sampai kita cerita aib orang. Waktu tu Allah akan buka aib kita. Dan bila Allah buka aib kita, bukan setakat Allah buka kat dunia, Allah buka dunia akhirat. Lagi teruk. Nah, sallallahu alaihi Muhammad. Semua orang akan tengok semua apa kita buat dulu. Allah jaga ni, Allah tutup aib kita ni. Tunggu nak minta ampun, tunggu minta ampun. Minta ampun Allah padam, Allah padam, Allah padam. Cerita pasal orang, hantar dak orang tu, hantar orang ni, hantar dak dia tu, hantar dia tu, hantar. Kita buka aib dia, Allah akan buka aib kita. Orang akan bercakap aib kita. Bukan setakat Allah cakap aib kita di dunia, dekat akhirat semua orang akan tengok apa kita buat waktu hidup di dunia. Sampai dalam kitab Salih Al-Syamad tafsir Ibnu Kathir cerita orang yang apabila Allah buka keaibannya di akhirat, diminta pada Allah untuk masuk neraka sebab dah tak tahan dah, malu dia dipandang dengan maksiat-maksiat yang pernah dia buat waktu hidup di dunia. Ayalah, tu cakap orang lah pipi kat dia. Faham tak ni? Orang buka aib kita, kita usah buka aib orang. Dah. Orang nak bercakap pasal kita, kita duduk diam-diam sudah. Tak habis. Takut kita tersilap cakap. Nah, ingat tu elok. Yang ketiga apa dia ni? Yang ketiga, Sayyidina Muhammad, bila kita nak bercakap hai orang, kita kena ingat macam ni. Pahala aku tak banyak mana pun nak bagi ke orang. Pahala aku kan banyak mana pun nak bagi ke orang. Semayang dah sikit tu pun balok. Dia ni. Khusyuk tak ada ibadat. Mayang sunat malas, baca Quran tak mau, qiyam mulai petah lagi. Sikit sangat ngata ke orang, habis bagi kat dia. Buat apa? Buat penat. Bukan setakat habis bagi kat dia, dosa dia pula kita tanggung, tak pasal-pasal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, jadi Nabi SAW kata apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia bercakap yang baik-baik saja, ataupun kalau dia tak mampu, duduk diam sudah. Nabi SAW sebut lagi, salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Seorang lelaki telah berkata, ya Rasulullah, dullani ala amalin yadkhulul jannah. Qala amsik hadha. Wa asyara ila lisanihi. Fa'adaha alaihi. Faqala thakalat ka ummuka. Hal yakumun nasu ala manakhirihim fin nari illa hasaida al-sinatihim aw kama qala. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan yang akan masukkan aku dalam syurga. Sabda Nabi SAW, tahanlah ini. Lalu Nabi SAW mengisyaratkan kepada lidahnya. Laki itu mengulangi soalannya terhadap baginda alaihissalam, sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda SAW bersabda, telah kehilangan akan dikau ibumu. Tidaklah manusia itu diseret di atas hidung-hidung mereka dalam keadaan terlungkup ke dalam api neraka disebabkan apa yang dikerjakan oleh lidah-lidah mereka. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dan Nabi SAW menyebutkan satu hadis yang lain, aktsaru ma yudkhilul nar al-ajwafani al-famu wal faraj. Kebanyakan orang yang masuk dalam neraka, ramai orang masuk dalam neraka kerana dua lubang, iaitu lubang mulut dan lubang kemaluan. Tuan-tuan sekalian, Allah Muhammad, jaga.
Nah, dalam kita ada buat amal tuan-tuan, nak masuk syurga, nak jauh pada neraka, jaga yang ni, jaga yang ni. Yang ni kunci dia. Nah, Al-Hasan Al-Basri berkata, lidah adalah ketua bagi badan. Apabila lidah melakukan satu jenayah ke atas anggota-anggota badan, maka seluruh anggota badan itu melakukan jenayah. Jika lidah menahan daripada kejahatan, maka semua anggota itu akan turut serta. Jadi tuan-tuan, kita faham daripada hari ini cerita tentang macam mana nak masuk syurga, nak jauh pada neraka, pintu-pintu segala kebaikan, puncaknya, tiangnya, dan apa yang menjadi kunci kepada semua amalan tersebut. Conclusion dia adalah lidah. Jaga lidah. InsyaAllah kita akan dimasukkan ke dalam syurga Allah SWT. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan, cukup sekadar tu. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi pada malam jadi manfaat kepada kita. Aqul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala amin sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wahdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah bi am. Tuan-tuan dekat luar sana ada sampel buku tak bagi sampel buku. Ada Salih Alaihi Muhammad jualan susu saya tu, yang mana yang lepas-lepas dah beli, kita dapat respon-respon yang sangat positif, alhamdulillah. Dan yang mana yang belum rasa boleh dapatkan dekat luar, insya-Allah. Respon alhamdulillah. Nah, yang cerita kenyang, yang sesuai untuk diet sebagainya. Saya hari itu test pada orang yang kecil manis. Saya suruh dia test darah dia, kemudian dia minum susu tu, lepas 2 jam suruh test balik waktu perut kosong. Maka Salih Alaihi Muhammad tuan-tuan, dan alhamdulillah dia tak naiklah gula dia tu. Jadi saya rasa sesuai susu tu untuk orang kecil manis sekali lah. Tuan-tuan dapat, dan susu tu dia 15 sachet untuk 15 hari lah lebih kurang. Jadi tuan-tuan, nak main lagi bulan depan saya akan bawa lagi. Jadi tak cukup sebulan. Jadi tuan-tuan nak bagi cukup sebulan, tuan-tuan beli 2 kotak siap-siap. Itu strategi marketing nama dia. Ni buku saya yang terbaru. Alhamdulillah, buku saya yang keempat dah keluar, Doa dalam Quran. Tajuk dia tuan-tuan, Fathur Rahman, Qasas wa Tafsir Ad-Da'iyatul Quran. Kisah dan tafsiran pada doa-doa dalam Quran. Sebenarnya idea saya tulis buku ni tuan-tuan, dulu saya tengok ada orang bukukan doa-doa dalam Quran. Rupanya sumber doa ni ada 4. Satu, doa daripada Allah yang dalam Quran. Yang kedua daripada Nabi SAW. Yang ketiga daripada susunan ulama'. Dan yang keempat ialah doa yang kita hajat, kita sendiri nak. Doa yang paling afdal sekali adalah doa yang Allah catat dalam Quran. Jadi yang best tu, bila doa tu dalam Quran, mesti ada kisah di sebalik dia. Kita pun nak tahu, kita pun excited. Kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Duk baca doa tu. Tapi sebenarnya siapa panjat doa tu? Siapa yang panjat doa tu? Apa kisah di sebalik dia? Apa kisah asbabun nuzul, sebab turun ayat tu? Maka tuan-tuan, subhanallah, rupa-rupanya dia sangat menarik perbincangan dia. Jadi ada lebih kurang 60 doa dalam Quran. Lebih kurang 60 doa. Saya bukukan tuan-tuan, buat jilid, 2 jilid. Ni jilid pertama ada 30 doa. 30 doa. Saya susun ikut susunan dalam Quran. Tuan-tuan boleh dapatkan buku ni, insya-Allah. Dan lepas ni kalau kita baca doa, kita tahu, oh rupanya ini kisah dia di sebalik doa yang kita panjat tu. Tuan-tuan, Salih Alaihi Muhammad, buku Doa dalam Quran, tuan-tuan boleh dapatkan dekat luar sana, insya-Allah. Mudah-mudahan dia menjadi manfaat bagi kita, insya-Allah. Dan kaunter wakaf, tabung wakaf juga kita buka. Mudah-mudahan tuan-tuan yang tuan-tuan sedekahkan itu menjadi manfaat kepada tuan-tuan dunia hingga akhirat, insya-Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.